handle untuk kelas JE Abang Jamil kita Encik Sufian. Jadi malam ni kita akan belajar pasal GCA. Okey, jadi untuk semua yang ada dalam meeting malam ni, adakah semua dah gunakan platform GCA ni? Ada tak yang baru join? Yang baru belajar malam ni, yang baru je first time join kelas kira-kira ni? Boleh komen tak sikit? Ada tak? Baru join? No, saya baru. Okey. Oh, ramai yang baru Okey. Okey. Jadi kita ramai yang tertanya lah kan, berapa sebenarnya kita punya simpanan paksa ni? 9% ke? 15% ke? Sebenarnya berapa value duit yang kita dapat? 91%, 91% ke 85%? So malam ni kita akan selesaikan persoalan-persoalan tu dengan calculation yang lebih tepat. Okey. Jadi boleh tak saya mulakan malam ni? Semua dah ready ke? Kalau perlu nota, tulis nota. Kalau anda kata tak faham, boleh hold saya sekejap dan bertanya. Okey. Okey. Boleh saya mula semua dah ready? Kalau dah ready cuba komen ready ataupun type satu. Yang dah ready type 1. Okey, 1. 1 lagi. Okey, terbaik. Okey, malam ni ada 65 orang. So 65 orang ni pastikan 65 orang yang join malam ni semua pastikan faham. So malam ni kita clearkan, bagi faham macam mana GCA ni bagi keuntungan dekat kita, macam mana dia bantu kita untuk selamatkan belanja hangus. Okey. Before saya go in deep calculation, saya bagi pengenalan sikit je pasal GCA ni. Okey, sekejap Okey, saya bagi pengenalan sikit pasal ni. Okey, gold convert account. Mungkin ramai yang tak tahu lagi kan apa gold convert account ni. Okey, jadi tengok dekat sini. Okey, apa itu GCA? Okey, GCA ni merupakan salah satu platform yang ada di Quantum Metal untuk kita dapatkan nilai emas sebanyak 91% gold convert ataupun cash advance ataupun pembiayaan. Ingat pembiayaan saya sebut. Jadi 91% daripada emas kita ambil. Tapi pada masa yang sama, kita masih lagi mempunyai nilai pegangan emas 100%. Tak hilanglah, masih ada lagi emas tu dalam holding inventory. So sekarang ni kita ada simpan emas, cashback pun kita dapat, dan emas yang kita simpan tadi tu akan memberi manfaat kepada penyimpan pada masa akan datang. Okey, apabila nilainya meningkat. Jadi kalau kita tengok kan dekat sebelah kanan ni, dekat atas meja ni ada emas. Lepas tu orang tu bagi duit. Biasanya kita panggil ini transaksi apa? Biasanya kita panggil ni transaksi apa? Ada tak yang tahu? Biasanya ni apa? Pajak. Ya ke pajak yang lain? Gadai. Okey. Jadi apa lagi? Selain daripada pajak dan gadai, apa lagi? Trade in. Okey. Okey. Jadi lagi satu ialah jual beli. Kita bagi emas dapat duit. Jual beli ataupun pajak lah. Okey. Jadi platform GCA ni dia lebih mendekati kepada pajak, tetapi dia bukan pajak. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, cuba tengok dekat sini. Apakah kelebihan GCA ni? Pertama ialah tiada masa had tebusan. Jadi Quantum Metal tak akan paksa kita untuk tebus emas kita ni. Jadi dia tak ada tempoh time frame kena tebus atau renew surat, tak ada. Dia macam pajak tapi dia tak ada benda tu. Lepas tu disebabkan tak ada tempoh had tebusan, so dia tak adalah kena lelong. Jaminan tiada lelongan. Dan juga
Seterusnya ialah management fees. Hanya serendah 3.5% setahun. Murah Kalau pajak 1% hingga 2% sebulan. Kalau setahun 12% hingga 24% setahun. Quantum Metal 3.5% sahaja. Okey, seterusnya ialah simpan selama mana anda mahu. Quantum Metal tak akan call kita lah. Kalau tak percaya boleh sahkan dengan rakan-rakan kita yang dah buat GCA banyak. Ada tak Quantum Metal call? Suruh tebus emas dia. Tak ada Lepas tu dan seterusnya. Sandarkan belanja kepada emas. Recover perbelanjaan. Jadi inilah manfaat yang kita nak sebenarnya. Kita nak sandarkan belanja kita kepada emas. Recover perbelanjaan. Okey? Jadi setakat ni faham tak untuk ini? Faham Cuba komen sikit. Okey tak? Okey, terbaik. Okey, next. So malam ni kita akan discuss macam manakah quantum metal ni. Cuma dia ada tempoh kontrak kan? Ya, ada tempoh kontrak tapi renewable. Maksudnya akan diperbaharui secara automatik. Tak apa, tak perlu risaulah pasal tu dia renewable. Okey, jadi sekarang ni kita buat kira-kira sama-sama malam ni. Okey, katakanlah kejap, kita tengok dekat bawah ni. Ya, saya pindah ke sini. Okey. Nampak tak dekat sini? Pelan selamatkan belanja hangus. Okey. Jadi sekarang ni katakanlah kita ada satu komitmen yang kita kena bayar setiap bulan. Apa tu komitmen tu? Contohlah, kita kena bayar sewa rumah. Sewa rumah tu sebulan 850. Okey, contoh. So, tulis dekat sini 850. Ini adalah 85% yang akan masuk balik ke dalam account bank. Okey. So, very simple. Okay, ni calculation saya lah. Kalau nak mudah tahu, buat je 850 bahagi 85%, darab 100%, itulah modal yang kita perlu keluar. Jadi kalau ikutkan, actually kita kena keluar 999.45 sen kalau nak masuk balik 850 dalam account bank. Jadi tak apa, kita masukkan 1000 nanti. Modal beli emas ni kita masukkan 1000. Okey, jadi sekarang ni tengok. Daripada FPX online banking, ni dekat account bank kita, katakan ni adalah duit gaji dekat dalam. Okey, kita keluarkan RM1000 daripada account bank. Kita beli emas. Tengok ini step pertama. Kita kena beli emas, dapatkan emas dahulu. Manakah nak dapat cashback ataupun nak dapatkan GCA kalau kita tak beli emas dulu? Kena beli emas, iaitu dalam bentuk GSA. Sama lah macam tadi saya kata lebih kurang dengan pajak kan. Sebelum pajak kita kena ada emas. Emas tu kena beli dekat mana-mana kedai, beli dekat Pihkong ke, dekat Wah Chin ke, kan, dekat PG ke. Jadi kalau dekat Quantum Metal nak buat GCA, kena beli emas dekat JSA. Okey. Jadi katakan dengan modal RM1000. Okey, kita tengok harga emas dunia hari ni berapa? Boleh tak tolong komen? Siapa yang tahu berapakah harga emas dunia hari ni? Mana nak dapat? Cuba komen sikit dekat mana nak dapatkan value emas. Okey, dalam RM, dalam ringgit. RM305. Bukan lagi satu. Lagi satu kat mana? Okey. Saya bagi clue lah dekat sini. Okey, saya buka apps. Mana satu harga dunia ni? Okey, ramai yang tak tahu lagi ni. Okey, tengok. Harga dunia emas ini adalah dalam USD. Okey, dalam ringgit kita akan ambil buy price dekat sini Buy price ni sebab apa? Quantum Metal akan beli emas kita pada harga dunia. Maksudnya apa? Tak ada markdown, so buy price ni QM buy.
kita jual, quantum metal yang beli. Buy itu quantum metal yang beli. Jadi dia beli pada harga dunia. Inilah harga dunia 29616. Okey? Jadi kita tengok kat sini. Kita masukkanlah amount 296.16. Nampak? Sekarang ni quantum metal akan jual kepada kita pada harga dengan markup spread 7%. 31689. Sama tak dekat dalam apps? Nampak? 31689 dekat sini sell price quantum metal jual dekat kita pada harga ni. Okey. Normal quantum metal pun akan ambil keuntungan. Mana-mana kedai emas pun akan ambil keuntungan, tapi quantum metal antara yang sangat-sangat rendah, 7% saja. Jadi dengan RM1000 kita bahagi dengan 316 segram, jadi kita akan dapat 3.155 gram. Jadi value emas kita ni berapa? 934.58. Macam mana dapat ni? Gram emas kita 3.15 ni darabkan dengan harga dunia 296, so kita akan dapat 934.58. Kita bayar 1000 tapi dapat emas 934.58. Kenapa? Sebab quantum metal jual dekat kita dengan markup 7% bagi setiap gram. So keuntungan yang quantum metal ambil daripada kita ialah RM65.42. Perlu ke kita risau? Tak perlu risau sebab selama ni kita beli emas, kalau yang suka beli emas dekat kedai emas kan, beli rantai, gelang, sebenarnya kita tak perasan, kita lagi banyak bayar. Kalau nak buat emas pelaburan tak sesuai, emas perhiasan, sebab lambat nak balik modal. Okey, quantum metal hanya RM65.42 saja. Okey. Okey, sekarang ni emas dah ada. Kita nak bayar komitmen, kita nak bayar sewa rumah tadi kan. Kita takkan nak bayar pakai emas, tak boleh. Kita nak bayar pakai cash. So apa perlu kita buat? Daripada GSA pergi ke step kedua ni. Kita request GC ataupun pergi ke convert, ambil gold convert. Kita ambil lah dia punya nilai. So berapakah yang ditawarkan? Macam tadi saya dah explain, GCA tawarkan 91% daripada value emas kita. So sekarang ni dalam holding inventory kita ada simpan 3.15566 gram. Value emas kita tadi berapa? 934.58. Ni value asal emas kita lah. So kita ambil 91% daripada value emas ni. Berapa kita dapat? RM850.47. Nampak tak? Ini pembiayaan yang masuk dalam account bank. Kita bayar 1000, masuk balik 850. Yang kita tak dapat balik ialah RM149.53. Okey, anggaplah ini sebagai modal kita ataupun simpanan paksa kita, force saving kita. Okey? Jadi kita akan dapat balik masa bila nilai dia akan meningkat nanti. So tak perlu risau. Anggaplah ni sebagai modal kita. 149 ni untuk simpan 3.15566 gram ni. Nampak tak? Rendah tak? Okey, sekarang ni daripada pembiayaan kita ni, nama pun pembiayaan kan, mestilah ada management fees yang dikenakan. Berapa? 3.5% setahun. Ya, betul. Holding inventory tu itulah kita punya cagaran. Emas ni siapa punya? Emas ni siapa punya? 3.155 gram ni. Siapa yang tahu? Cuba komen sikit. Emas ni siapa punya? 3.155 gram ni. Kita punya ke? Confirm? Okey. Sebenarnya emas ni dia floating. Dia floating. Sebab apa? Kita ambil pembiayaan 91%. Jadi emas ni dia floating. Bukan kita punya, bukan quantum metal punya. Quantum metal pun tak ada hak untuk jual. Kita pun tak ada hak untuk ambil dan jual. Tak boleh. Ni bukan kita punya sepenuhnya lagi. Kalau kita nak jual, nakkan emas ni, kita kena bayar pembiayaan kita. Nanti kita cerita macam mana nak bayar pembiayaan. Okey, tak ada risiko dilelong Okey. Jadi sekarang ni 850.47 ni pembiayaan, kita dikenakan management fees 3.5%.
Jadi setahun berapa kita kena? RM29.77. Nampak tak? Rendah kan? Ini saja yang kita kena sebenarnya setahun. Tapi kalau sehari berapa? Bahagi 365 hari dapat sehari ialah 0.08 sen. Okey. Sekejap. Saya apa ni? Number. Okey. Nampak tak? Kat sini hanya 0.0816. Currency. Okey. Hanya 0.082 sen sehari Rendah tak? Okey, sekarang ni bila mana dah ada emas dalam holding inventory, kita nakkan selamatkan belanja hangus kan tadi kan? Okey. Step ketiga ialah terminate GCA bila mana dah ada kenaikan, dah ada value naik value emas Okey, management fees dikira termasuk weekend. Sekejap saya tengok, saya baca sekejap. Management fees termasuk weekend dan public holiday juga ke? Ya. Dia tak ada kira cuti-cuti ke apa, tak ada. Dia memang management fees tu akan dikenakan sehari 0.082 sehari. Tak kisahlah hari apa pun. Okey. Okey, sekarang ni kita GCA ni fokus kita pada holding inventory. Kita ada grammage, kita ada emas tadi tu kan. Betul tak? Kat atas ni kita ada emas. Okey. Masa kita beli emas 3.155 gram tadi, masa tu harga dunia ialah 296.16. Betul, harga hari ni lah. Harga hari ni. Jadi value emas kita ialah 934.58. Jadi sekarang ni kita decide, apabila selepas 5 tahun ni, contoh kalau 5 tahun dalam tempoh 5 tahun, harga emas naik daripada 296 kepada RM500 dalam tempoh 5 tahun. Nampak ni? Current price 500, so total days dah 3,285 hari. Jadi naik kepada 500. So berapa value emas kita sekarang? Value emas kita ialah 1577. Dah naik dah ni. Jadi sekarang ni kita decide untuk jual. Dia ada dua kaedah kalau kita nakkan balik emas 3.1 gram ni, kita kena bayar pembiayaan dengan management fees melalui menggunakan duit poket kita sendiri. Tetapi kalau kita tak nak, kita hanya nak ambil dia punya keuntungan saja, kita jual lah emas ni. Kita jual dapat 1577. Bila dah jual, kita pulangkan balik pembiayaan dengan management fees selama 5 tahun ni, iaitu 267. Okey, 1577 pulangkan balik 850, tolak, lepas tu pulangkan sekali dengan management fees dia sekali untuk 5 tahun, dapatlah ini RM459.46 yang akan masuk ke dalam akaun bank kita. Okey. Jadi katakan dekat sini 459 ni, ini adalah duit termasuk modal kita. Kita nak kira berapa profit kita sebenarnya. Profit kita ialah 459.46, tolakkan dengan modal kita 149.53. So ini modal, jangan kira lah, modal kita nak ambil balik. Okey, inilah real profit kita, RM309.93. Okey. Faham tak dekat sini? Apa maksudnya dekat sini? Kita berbelanja 850, datang balik 309.93 sen. Okey, setakat ni faham tak? Ada tak apa-apa pertanyaan? Macam mana nak tahu modal sebenar kita? Okey, modal sebenar kita macam mana tu? Inilah modal sebenar kita tadi. Oh, modal sebenar yang ini 149 ni. Okey. Masa mula-mula buat kita keluar RM1,000. Yang masuk balik 850. Yang tak masuk dia balik dalam akaun bank berapa? Inilah 149.53. Okey. Okey tuan, kata kalau kejap saya tak perasan.
Tuan kata kalau GCA buat setiap bulan macam mana pengiraan net profit selepas 5 tahun? Okey. Buat 5 tahun Macam ni tau, sebab kita tak ada kiraan tepat lagi macam mana nak kira, sebab dalam tempoh 5 tahun tu harga emas ni dia fluctuate, dia naik turun naik turun naik turun. Jadi kita tak boleh nak assume harga emas akan sama sentiasa. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, contoh kata, okey katakanlah untuk 1 tahun 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kita buat 12 transaksi, 12 kali gaji kan. Okey, jadi dekat sini RM1,000 ni darabkan dengan 12, maknanya berapa? 12,000. Lepas tu harga emas ni naik turun 296.16. Okey, kita ambil lah sebab harga emas akan naik lagi 12 bulan akan datang, kita ambil lah anggaran 310 secara purata ataupun 320 secara purata. Jadi dekat sini selepas 5 tahun apabila harga emas naik daripada 320 kepada 500, kita terminate serentak semua sekali. Maknanya kita akan dapat ni recovery dia. Kita berbelanja berapa ribu? 11 ini 10,205 pembiayaan ni kan. Okey, tapi yang datang balik dekat sini RM2,308. Ni kalau kita terminate serentak lah semua transaksi 12 kali tu. Okey, faham tak? Tu kalau ingat. Kalau kita tak ingat, kadang setiap GCA tak sama, kadang ada lebih, kadang ada kurang. Boleh ambil contoh sebenar dalam holding inventory tak? Okey, kita tak tahu berapa modal kita Okey, very simple. Very simple. Kejap. Okey, sekarang ni itulah saya nak tunjuk pun macam mana Kejap, saya kena tutup dulu. Saya punya screen sharing saya buka dulu. Bagi contoh satu contoh. Sekejap. Nanti saya share balik. Ya Okey. Screen. Okay, start sharing. Okay. Okay, nampak tak screen? Okay. Sekarang ni untuk contoh Okay, 9 Oktober 2023 ni. Okay, kat sini ada satu holding inventory 99 gram. Okay, jadi sekarang ni request value kita yang kita ambil pembiayaan ialah 25,514. Jadi berapa kita nak kira, macam mana nak tahu berapa modal asal kita? Betul tak? Soalan ini kah yang ditanya? Okay, very simple. Tekan dekat action, pergi dekat view sini, tekan view. Okay, tengok Okay, pergi dekat down payment value ni 28,037.86 ni. Ini adalah nilai emas asal kita. Ni nilai asal emas kita. Dengar betul-betul nilai asal emas masa kita beli dalam GSA. Jadi GSA dah tolak dengan 7% spread. Jadi nak dapatkan balik berapa modal kita keluar ni sebenarnya. Okey, untuk yang bertanya tadi siapa tadi? Siapa yang bertanya tadi? Cik Romizal. Okey, macam ni. 28, tolong keluarkan kalkulator. Tolong kirakan untuk saya. Okey, 28,037.86 bahagi dengan 100 darab dengan 107. Berapa dapat? Saya ulang balik ataupun okey, buka dulu.
Okey, 28,037.86 darab dengan 1.07. Darab dengan 1.07. Berapa? Okey, 30,051 sen. Okey, sebenarnya 30,000 lah. 30,000 lah modal kita. Kita keluar beli untuk dapatkan emas yang bernilai 28,000 ni. Untuk transaksi ini ialah 28,000. Okey. Dapat tak? Berapa spread dia? Spread yang kita tanggung berapa? Cuba kira 30,000. 30,000 tolak 28,037 ni, 30,000 tolak ni. Cepat. Okey, tolak 28,037.86. Berapa dapat? 1962.14. Ya. Betul kan? Yang lain betul tak? 1921. Ya, itulah spread yang Quantum Metal ambil. Okey, jadi net gain or loss yang ada dekat sini ni ataupun dekat luar kan ada kan net gain or loss dekat holding inventory tu kan. Okey, dia menunjukkan 1410. Maknanya belum cover spread lagi. Kalau net gain or loss ni dah positif macam ni, kena kira dulu spread. Kalau dah lebih daripada 1962, lebihan daripada 1962 itulah barulah dikira sebagai keuntungan. Okey, tuan, untuk top up GCA bulanan tu kena tengok harga emas naik turun dulu ke atau boleh main top up je. Okey, ini nasihat saya Nasihat saya ialah untuk GCA dengan GCA dengan GSA beli at any price, jangan tengok sebab ini adalah long term. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab GCA kita akan tunggu harga emas naik dalam 3-4 tahun baru kita nampak recovery tu. Sebab gaji kita tak akan tunggu kita. Gaji kita contohlah satu bulan kita boleh buat satu kali GCA sebab kita gaji sebulan sekali je. Kan? Kalau kita bekerja makan gaji lah. Okey. Kita sebulan sekali gaji, kalau kita tak buat GCA bulan ni pun kita akan belanja dan habis macam tu duit kita. So sebelum duit tu habis kita buat je GCA. Lepas tu tunggu 2-3 tahun akan datang harga emas naik, kalau puas hati dengan keuntungan dia, so kita terminate lah. Okey, ni untuk GCA GCA dengan GSA. Okey, faham kat sini? Okey tak? Yang lain okey tak? Faham tak? Betul, untuk JE kali 10 memang kena tengok harga. Okey, ada tak apa-apa soalan? Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, okey, saya nak tunjukkan kalau ni contohlah kita ambil saya nak cakapnya betapa ruginya kalau kita tak gunakan platform GCA ni. Kenapa rugi? Okey, contoh okey, 20 tahun lepas harga emas berapa? Pada tahun 2000 berapa harga emas? Ada tak yang tahu? 20 tahun lepas berapa harga emas? Cuba Google sikit. 35 per gram. 35 Okey, 20 tahun lepas harga 35 per gram. Okey. Jadi sekarang ni contohlah GSA dan GCA sama 7%, betul. Sebab sebelum buat GCA memang kena beli emas daripada GSA. Okey, tahun 2003 RM35 per gram. Okey. Tengok dekat sini. Katakan saya ada seorang kawan, Abu nama dia. Abu ni dia saya jumpa dengan dia, saya kenalkan Quantum Metal. Lepas tu dia cakap, boleh lah Fif, aku support lah kau. Berapa nak kena buat ni?
Okey, buat 1,000. Lepas tu buat 1,000. Dia buatlah 1,000. Okey, dia keluar daripada akaun bank dia 1,000. Contohlah kalau quantum metal dah wujud 20 tahun lepas Okey, masa tu harga emas RM35 per gram. Betul? Sampai dekat sini, maknanya quantum metal akan jual dengan kita pada harga 37.45 gram. Jadi, dengan RM1,000 kita ada 26 gram. Okey. Value dia ialah 934.58 sama, spread yang tanggung tetap sama RM65.42. Tapi grammage kita banyak ni 26 gram. Okey. Lepas tu si Abu ni disebabkan dia hanya nak support saja, lepas tu dia dah lah tinggal akaun dia ni tak tengok langsung selama 20 tahun. Apa ni dia buat dang je kan. Lepas tu tiba-tiba lepas 20 tahun dia baru teringat. Dia tengok dekat TikTok QM tengah trending balik aku macam ingat aku ada buat transaksi dulu. Aku nak tanyalah dengan Afif. Fif, tolong tengokkan aku punya akaun ni, aku dah lupa lah password. Buka-buka balik password apa semua, cari forget password apa semua, dah set up balik. Lepas tu kita tengok selepas 20 tahun. Okey. Sekarang ni 20 tahun kali 365 berapa? 20 tahun kali 365. Minta maaf saya tak pegang kalkulator. Kalkulator saya sedang digunakan. 7,300 hari, betul ke? 365 kali 20 tahun. 7,300 ke betul ke? Okey. 7,300 hari baru dia nak tengok balik akaun dia. Okey, harga emas dunia hari ni berapa? 295.91. 295.91. Okey, nampak tak dekat sini? Afif, aku punya untung berapa ni? Tolong kirakan, Afif. Okey, masa dia beli harga 35. Masa tu value emas kita dia ni 26 gram ni baru 934. Lepas 20 tahun naik 295 dah jadi RM7,901.47. Lepas tu biar betik Wif, dah 7,000 aku punya emas nilai. Okey Hafiz, jual lah, jual. Terminate transaksi ni. Pulangkan balik yang dia pinjam RM850 dan juga pulangkan sekali dengan management fees selama 20 tahun. RM595.33 pulangkan. So masuk balik dalam akaun bank 6,455. Banyaknya, betul ke? Tolak lagi dengan modal asal dia 149.53 sen. Inilah keuntungan dia. Nampak? Maaf saya batuk-batuk sikit. Sorry saya terbatuk-batuk. Okey. Sekarang faham tak? Untung ke untung buat GCE ni? Okey tak? Okey, ada tak apa-apa soalan? Sampai terbatuk-batuk Afid dengan untung abu. Okey. Ahmad QM, okey. Tuan, yang mana lebih mudah, untung GSA atau GCA? Okey, very simple nak faham. GSA, kalau contohlah harga emas naik RM1, keuntungan dia pun RM1. Tapi kalau GCA, kalau emas naik RM1, kita dah untung RM6.67. Kenapa macam tu saya cakap? Sebab GCA ni kita keluar modal 1,000 betul asalnya. Tapi masuk balik 850. Tapi emas kita tetap bernilai 1,000 walaupun kita keluar duit hanya 149 ni. Jadi setiap
ringgit kenaikan harga emas, kita akan dapat 6.67 kali ganda. Dia lebih kurang macam GAE kali 10, tapi ni GAE kali 6.67 kali ganda. Jadi rugi siapa yang tak buat tapi dia long term lah sikit. GSA ada management fees tak? Tak ada. Okey, nak GCA kena buat GSA dulu ke? Tak kisah. Kita boleh ada dua kaedah. Pertama daripada QMCell, boleh directly tekan klik tu convert to GC. Klik dekat kotak tu, dekat QMCell. Tapi kalau anda kata kita dah ada emas dekat GSA, kita nak pakai duit, kita kena request GC. Maksudnya daripada emas, kita ambil 91%. Okey. So tadi profit dia 237%. Yang mana satu Ni dah beratus-ratus dah ni. Okey. Okey, ada tak apa-apa soalan lagi? Okey, saya mungkin saya boleh share sikit berkenaan tentang GSA mungkin ramai yang tak tahu. Saya suka cerita benda ni. Okey, saya nak tanya tuan-puan. Kejap, boleh tak tunjuk balik kiraan untuk simpanan setahun dengan nilaian 1,000 sebulan? Nak target berapa lama simpan? Okey. Ni kita tengok dekat sini. Saya ringkaskan dekat sini. Sebab tadi in detail. Tapi kita nak ringkaskan dekat sini. 850.47. 850.47. Okey, ini adalah belanja hangus kita. Kita akan dapat balik pembiayaan sebanyak 850. Tapi sebelum dapat 850, daripada FPX kita kena keluar RM1,000. Okey, nampak tak dekat sini? Okey. Jadi dengan RM1,000 ni tadi, okey, berapakah modal sebenar kita? Hanyalah 149. 1,000 keluar masuk 850, yang tinggal 149. Okey, dengan modal 1,000 ni kita dapat beli emas sebanyak 3.17 gram. 3.17 gram ni kekal, tak akan berubah. Apa yang berubah? Harga emas. Okey. Jadi kita simpan, katakan dekat sini kita simpan selama 5 tahun 1825 hari. Okey, harga emas naik. Harga emas asal berapa hari ni? Harga emas asal hari ni 295.86. 295.86. Okey, katakan harga emas naik daripada 295 ni naik kepada 500 contoh kata. Contoh kata 500. Contohlah ni bulanan kita bayar kereta 850. Kereta apa boleh bayar 850 sebulan? Contoh Toyota Yaris. Contoh Toyota Yaris kita bayar sebulan 850. Jadi selepas 5 tahun kita nak tengok balik GCA kita ni berapa. Okey, nampak tak dekat sini? Recovery belanja ialah RM430. Yang masuk dalam account bank 580.13. So apa maksudnya dekat sini? Belanja habis 850 ni bulanan kereta kita dah bayar. Okey, tapi lepas 5 tahun datang balik 430. Seumpama macam kita bayar kereta ada diskaun separuh. Rupanya kita beli kereta pada harga diskaun. Okey, lepas tu yang masuk balik dalam account bank campur dengan for saving 580. Okey, clear tak dekat sini? Faham tak? Okey tak? Tadi yang request tadi nak buat 1,000 kan? Dapat tak? Siapa tadi yang bertanya tadi? iPhone. Target 5 tahun. Okey. Macam mana dapat 6.67 tu? Okey, soalan bagus. Okey, tengok. Oops, alamak terpadam pula. Sekejap
Share content screen. Okay, soalan yang baik. Okay, 6.67 tu maksudnya apa? Kita keluar 149 je modal. Tapi kita dapat nilai yang bernilai 1000 tadi. Kita beli emas dengan 1000 kan? Jadi modal kita keluar sebenarnya 149 je, bukan 1000. Seumpama 149.53 ni modal kita dapat emas 1000. So 1000 bahagi dengan 149.53 ni, itulah 6.67 tu. Kita keluar modal sikit tapi kita dapat emas yang banyak. Okay. Okay, untuk GCA clear tak dekat sini? Faham tak? Adakah sama yang kita dapat menggunakan GSA dengan simpanan yang 15% tadi? Saya kurang faham soalan ni. Sama je kot sebenarnya. Sama je. Sebab kalau daripada, okay macam ni. Kalau emas memang dah ada dekat GSA, so Quantum Metal bagi 91%. Tapi kalau daripada account bank kita beli, kita akan kena tolak spread dulu. Nak beli, nak buat GCA mesti ada emas. Emas tu dapat daripada mana? Kalau konsultan boleh dapat daripada commission. So tak ada spread. Jadi dia dapat 91%, modal dia hanya 9% saja. Tetapi kalau daripada apa ni? FPX, modal dia 15%. Sebab apa? Dia kena tanggung spread dan juga 9% daripada value emas tu dia tak dapat balik. Okay. Kalau nak emas 100% kena bayar balik sekaligus atau boleh ansur-ansur? Boleh bayar ansur-ansur? Boleh. Di Quantum Metal boleh bayar ansur-ansur. Okey, bolehkah kita, tapi saya tak sarankanlah untuk bayar balik. Tebus je lah emas tu. Sebab kita buat transaksi GCA ni bukan sekali. Kita kalau boleh setiap bulan kita nak selamatkan belanja hangus. Contoh kalau dalam 1 tahun tu kita buat 12 kali transaksi, takkan kita nak bayar 12-12 tu. Nak bayar sekaligus mungkin berat lah kan. Okey. Bolehkah kita buat GCA lepas tu masuk bank, lepas tu masuk pula GSA, kena spread 7% atau double? Very simple. Kalau dah masuk dalam bank, kita beli lagi GSA, kena lagi 7% spread. Memang kena 2 kali lah. Yang pertama buat GCA, kan nak buat GCA kan memang kena beli GSA dulu daripada QMCell. Dah kena 7% spread. Lepas tu buat beli lagi GSA sekali lagi, pakai duit yang dah masuk dalam bank, kena lagi spread. Okay? Okay, sekarang ni saya nak tanya, mungkin ramai yang baru kan dalam ni kan. Saya nak tanya, ada tak yang berminat? Kejap Okay, ada tak dekat dalam ni, okey tak kalau nak beli GAE tapi sebelum tu buat GCA? Okey, macam ni GAE ni contoh katalah kan, kita nak beli GAE sekarang, kita tengok harga dah bagus dah ni. Tapi kita baru kita buat GCA sekarang. Nanti tunggu duit nak masuk lagi sehari hingga 3 hari, tak masuk-masuk, tiba-tiba harga emas dah naik. Jadi itulah takut tak sempat. Jadi buat je lah GAE terus, tak payah buat GCA. Kalau nak buat GCA boleh, sekarang buat GCA, modal tu simpan. Nanti tunggu harga emas turun barulah pakai balik. Okay, so macam mana cara bijak untuk setiap bulan GCA tapi nak elak fees yang tinggi? Sebenarnya fees tak tinggi, fees memang 3.5% setahun. Jadi tak ada cara nak elak. Yang terbaik adalah kalau kita jumpa harga yang paling rendah, kalau nak buat lebih sikit. GCA 1 hingga 5 hari emas dah 2070 time tu. Ya, betul. Dah ada untung lah sikit. Tapi GCA ni janganlah orang kata tu macam kita buat macam JE kali 10. Nak kejap-kejap nak terminate, kejap-kejap terminate. Tak, dia long term. Biarlah puas hati sampai orang kata tu kalau kita bayar bulanan kereta 850, dapat pulangan balik 300-400, tu berbaloi lah. Takkanlah baru untung 100 ke 50 dan nak terminate kan. Sabar sikit.
Kita bukan skim cepat kaya. Okay, GCA boleh terminate terus ke GSA untuk elak spread. GCA boleh terminate terus ke GSA untuk elak spread. Tak boleh. Dia akan masuk ke float account. Jadi kita withdraw je daripada float account tu. Mana lagi untung, contoh kata saya buat GCA 2000 tapi saya pecahkan 1000 buat 2 kali. So bermakna spread kena 2 kali lah kan. Sama je sebenarnya. Buat GCA kalau dengan RM2,000 7% tu dikenakan ke atas RM2,000. Jadi 7% kali 2,000. Kalau buat 2 kali sama juga 2,000. Sama je. Okay, saya nak buat GCA dan GCA sekaligus. Saya tak faham soalan tu. Saya nak buat GCA dan GCA sekaligus. Macam mana, boleh ke? Saya tak faham soalan tu. Okey. Ada tak dalam ni yang kalau saya terbeli JA kali 5 macam mana? Puan memang Pian, ada hantar gambar tu kan? Saya tak faham. Adakah itu soalan ataupun nak tunjuk saja? Saya tak tahu. Okey, Iskandar, kalau saya terbeli JE kali 5, macam mana? Memang kena tunggu lama ke atau boleh tukar ke GCA? Tak boleh, memang kena tunggulah. Tunggu, kena tahulah bila titik pulang modal dia, bila akan untung. Kena belajar kira-kira dia. Okey. Okey. Saya nak tanya dekat dalam ni, ada tak sesiapa yang ada beli emas fizikal? Yang suka emas fizikal? Mungkin ada yang baru kan? Asyik bertanya bila apa ni, okey ke beli emas fizikal kan? Okey. Kan ada yang kata nak beli emas mesti dapat emas. Okey. Quantum Metal pun ada emas, so don't worry Okey, tengok dekat sini. Okey. Nanti kita compare dengan Quantum Metal. Tengok Okey, pembelian emas di kedai emas lain. Ni beli emas fizikal Yang bijak beli emas dekat QMJ dapat GE kali 20. Itu yang bijak. Okey, tengok dekat sini. Pembelian emas fizikal di kedai lain ni kalau beli kat kedai lain lah. Okey, katakanlah harga emas dunia hari ni ialah berapa? Kita nak beli 1 gram gold bar. Harga emas 29583. 29583. 295.83. Okey, ni harga dunia hari ni Okey, harga dunia ni kedai emas tak akan jual dekat kita pada harga dunia, dia akan markup. Inilah spread. Dia markup 10% contohnya. So dia akan jual dekat kita pada harga RM325.41 bagi 1 gram. Okey, sekarang ni modal yang kita kena keluar untuk beli 1 gram berapa? 325.41. Nampak tak? Okey, saya lebihkan sikit, 42. Okey, nampak? Gram emas yang kita dapat ialah 1.0002 gram. Okey. Jadi sekarang ni berapakah value emas kita? Value emas kita 1 gram ni tetaplah RM295.84 ikut harga dunia. 29583 ni kan. Walaupun kita bayar 325, value dia tetap ikut harga dunia. Okey. Jadi berapakah kedai emas ambil untung? RM29.58. Okey. Jadi clear dekat sini? Okey, sekarang ni kalau kita nak jual balik emas 1 gram kita ni, kita keluar modal 325 kan? Okey, berapa harga emas perlu naik supaya kita balik modal? Boleh tak komen sikit? Untuk transaksi ni, kita kena tunggu harga emas naik berapa? Emas fizikal ni. Encik Romizal, apa ni kita buat GCA dan GSA supaya spread dalam 7% saja. Tak apa. Ya, memang 7% saja. Kena lebih 325.41. Nak balik modal, balik modal.
Kita bayar 325.41. Cik Rumizal, kejap lagi saya perhatikan balik soalan tu. Lepas ni sekejap. Okey. 325.41. Betul ke? More than 10%. Saya nak harga. 355.01. Wah, macam tu Okey. 295.58. Okey. Tengok. Okey, ada yang kata kena patah balik kepada harga berapa? 325.41. Google Pixel kata 325.41. Okey, tengok. Bilakah kita nak balik modal Okey, akan membuat keuntungan bila? Okey. Grammage emas kita tadi 1 gram. Kita beli masa harga 294.92. Jadi value emas kita 294. Kita keluar modal 325. Kalau kita jual belum untung, memang rugi. Jadi katakan tadi Google Pixel kata kita jual pada harga 325.41. Sama macam kita bayar ni. Harga emas kena naik dekat sini. Betul ke boleh untung? Okey, enter. Okey, kedai emas tak ambil pada harga. Okey, kita bawa 1 gram tadi tu. Kita pergi ke kedai emas. Okey, lepas tu kedai emas cakap, awak kita tak akan ambil pada harga dunia, kita ada markdown. So dia markdown berapa persen? Contoh kata 10%. Ni paling rendah lah. Kalau ada yang ambil 10% tu bertuah lah. Biasa 20% hingga 30%. Okey, jadi kedai emas akan ambil pada harga 292.87. Jadi kita nak jual, ingatkan harga 325 dah untung. Rupanya emas kita tu dia ambil 292.88 saja. Kita bayar 325. So kita still lagi rugi RM32.54. Nampak tak? Jadi berapakah kita nak balik modal harga emas? Kita kena tunggu ni, nampak titik pulang modal harga 361.57. 361.57. Nampak? Barulah balik modal. Kita bayar 325.41. Harga emas naik 361, kena markdown jadi 325.41 segram. Barulah balik modal. Nampak tak? Faham tak dekat sini? Baru balik modal tau. Okey. Yang lain okey tak? Okey, faham Okey. Jadi sekarang ni contoh kata harga emas naik kepada 400. Okey. Kalau harga emas naik kepada 400, kita ada keuntungan sebanyak berapa? Kedai emas ambil pada harga 360. Jadi kita dapat 360. So, kita ada profit dekat sini RM34.59. Okey, kita compare dengan quantum metal. Okay, beli pada harga dunia yang sama, jual pada harga dunia yang sama. Okey. Harga kita beli, kalau beli dekat quantum metal pada 295.83. Tengok ni GSA 295.83. Okey. Maknanya untuk beli 1 gram, kita perlu keluar modal sebanyak 316.54. Jadi keluar duit 316.54. Okey. Jadi sekarang ni gram emas kita dah ada 1 gram. Berapa value emas? 295.83. Spread yang kita tanggung hanyalah RM20.71. Okey. Berbanding dekat kedai emas tadi, kalau beli emas fizikal, spread yang kita tanggung ialah RM29.58. Tetapi di quantum metal kita hanya RM20.71. Okey, first thing first, quantum metal dah memang ambil rendah. Okey, spread dia keuntungan. Okey, bilakah GSA akan membuat keuntungan? Emas kita 1 gram tadi kita beli pada harga 295. Value dia 295 lah emas ni kan. Sorry. Betul. Value emas dia 295 lah. Okey, sekarang ni contoh kata berapakah nak balik modal ni? Okey, kita bayar tadi berapa? 316.54. Okey, ni titik pulang modal kita lah.
Sebab quantum metal beli emas kita pada harga dunia, kita tunggu je harga emas naik kepada 316.54. Okay, value emas kita pun sama dah, 316.54. So profit or loss kat sini zero. Okay, kat sini titik pulang modal kita. Tetapi kalau harga emas naik kepada 400, nampak dekat sini, kita bayar 316, naik kepada 400, value emas kita pun 400. So 400 ni kalau kita jual, kita tolak balik dengan modal kita 316, kita punya profit or loss dekat sini RM83.46. Nampak tak? Jadi sekarang ni, tuan-puan, lepas dah tengok saya punya ni, nak beli emas fizikal ke nak beli GSA? Okey. Saya tengok dulu tuan-puan punya komen. Nak beli GSA ke nak beli emas fizikal dah lepas ni? GSA. Yang lain GSA. Okey. Okey, bagus. Okey. Bermakna tuan-puan dah faham. Sebab itulah kenapa quantum metal ni tak duk war-warkan sangat pasal emas fizikal ni. Sebab kita dah tahu macam mana nature emas fizikal ni. Okey, satu pertama disclaimer saya saya tak condemn orang beli emas fizikal. Okey? Saya tak salahkan sama sekali. Sebab apa? Ada orang suka beli emas, pegang di tangan, dia rasa secure. Dia rasa kalau contoh berlaku blackout ke, berlaku something happen pada quantum metal ataupun apa-apalah, kan, berlaku peperangan ke apa, dia nak lari nak bawa emas fizikal ni. Okey? Terpulang, saya tak salahkan, okey, itu adalah pandangan masing-masing. Tapi jangan juga kita condemn orang yang rasa tak selamat nak pegang emas fizikal. Ada orang beli emas fizikal, contoh dia pegang pegang contohlah ada 50 gram ataupun ada 1 kilo jongkong emas. Dia nak simpan ke dekat bawah bantal, nak simpan ke kat almari? Kat mana dia nak simpan emas 1 kilo? Saya tanya. Kenalah simpan kat tempat yang selamat. Dia mungkin ada kerisauan, dia rasa macam kalau 1 kilo simpan kat almari takut kena rompak lah apa. Jadi dia risau. So kita ada platform GSA untuk simpan emas tanpa apa-apa charge. Okey. Jadi terpulang tu atas pilihan masing-masing. Ada orang suka simpan cash, 50,000, orang berniaga lah biasa kan, letak duit banyak-banyak dalam pouch bag. Dia suka buat macam tu. Okey, tak apa sebab dia berniaga. Tetapi ada orang rasa pegang pegang cash banyak-banyak tak selamat, dia simpan kat bank. Terpulang. Okey, atas pilihan masing-masing. Okey, jadi inilah perbezaan antara emas GSA dengan emas fizikal. Okey, jadi faham kat sini? Okey, dah cukup 1 jam. Okey, saya buka soalan. Firdaus, GSA kalau emas jatuh boleh try beli fizikal sikit. Ya, boleh. Nak simpan sedikit, nak pegang kan. Okeylah, tak ada masalah pun. Ada tak yang nak bertanya? Kejap, saya tengok Encik Romizal tadi. Okey, saya tengok balik soalan dia. Saya nak buat GSA dan GCA sekaligus. Macam mana, boleh ke nak elak double? Boleh. Maksudnya beli GSA dahulu. Contoh beli GSA RM2,000. Lepas tu sebenarnya tak kisah nak beli GSA dulu ke GCA dulu, tetap kena 7%. Jangan keliru Jangan orang kata tu macam nak kena buat, kalau buat transaksi banyak kali, banyaklah aku kena charge. Tak. Sebenarnya kalau kita buat contoh buat 2,000 satu kali ataupun buat 1,000, dua-dua tetap kena spread 7%, sama je. Tak ada beza. Okay, berapa minimum gram emas fizikal yang kita boleh redeem dekat quantum metal? Okey. Minimum yang kita boleh redeem dekat quantum metal ialah 0.01 gram. 0.01 gram. Sekejap. Okey.
saya tak galakkan sebenarnya kalau nak keluarkan emas yang kena faham emas fizikal lagi sikit dia punya gram, lagi tinggi kos upah workmanship dia. Ni contoh emas yang paling rendah dia punya grammage dia 0.01 gram. Orang panggil ni emas sabuk lah. Kabu kejap. Ni. Nampak tak? Ni 0.01 gram. Ni emas sabuk. Ada fees tak nak redeem physical gold? GSA kan kita kena spread 7% kan? Tapi kalau nak keluarkan physical, tuan-puan kena tanggung kos untuk mencetak emas ni. Dia punya casing ni, dia punya nak cetak ni, workmanship tuan-puan kena bayar. Lepas tu certificate. Emas quantum metal semua ada LBMA certificate. Maksudnya emas kita ni kalau bawa pergi ke mana-mana dunia pun, emas ni akan diterima pakai tanpa nak test emas ni pure ke tak kan, tak perlu, dia tak akan test. Sebab apa? Emas kita dah ni. Berapa RM workmanship dan fees lain-lain? Dia tak ada spesifik angka. Sebab apa? Sebab workmanship bagi setiap lagi kecil gram lagi tinggi dia punya workmanship dia. Contoh 0.01 gram ni nilai dia tak silap saya baru RM2.90 macam tu lah sebenarnya nilai dia. Tetapi saya beli pada harga RM32. Jadi rugi saya beli ni pun sekadar suka-suka je nak tunjuk kita ada emas fizikal. Jadi ada juga emas 1 dinar. Lagi besar dia punya nilaian berat, lagi kurang dia punya charge untuk workmanship tu. Untuk GSA ada minimum gram tak untuk kita tinggalkan untuk pastikan akaun tu aktif? Sebenarnya kita tak ada minimum. Maksudnya tu tak kisah nak beli RM10, minimum pembelian RM10. Untuk akaun tu aktif, kalau kosong tak beli apa-apa pun still aktif je. Tak ada masalah. Kalau beli JA kali 10, tiba-tiba kita mati, bagaimana kedudukan emas tu? Kita dikira berhutang juga tu dengan QM 10 kali ganda. Kita dekat edit profile, kita ada update nomination. Siapakah penama yang akan meneruskan kita punya account? Jadi orang tu lah yang akan pegang kita punya account. Jadi semua networking kita punya transaksi apa semua akan berpindah kepada orang yang kita letak nomination. Dia lah yang akan dapat nanti. Kalau kita beli GSA dan biar dalam account selepas 1 bulan baru kita nak GCA kan pun boleh juga, tak ada masalah. Bila dah ada GSA, ingatlah nanti 91% kita daripada value emas tu kita akan dapat. Contoh hari ni beli RM1,000, value emas dalam GSA kita dapat 934. Dan masa perang Israel dengan Palestin hari tu, harga value emas kita naik kepada RM1,000 contohnya lah kan. Jadi kita dah ada RM1,000 dalam GSA. Bila kita buat GCA, 91% maksudnya masuk balik dalam akaun bank kita RM910. Wajib zakat tak floating holding inventory ni? Yang wajib zakat ialah 15%. Yang 149 tu. Itu wajib. Maksudnya 14.9% daripada value emas kita, grammage emas kita tu, kalau dah cukup haul setahun, yang itu kena bayar zakat dia. Bukan 100% daripada value emas kita. Jadi ni saya dapat maklumat ni pun daripada TikTok ni. Sebenarnya ada ada yang menjelaskan pasal GCA ni. Yang mana yang nak kena bayar zakat dia. 15% daripada value emas tu kita kena bayar zakat dia. Faham tak? Kalau dari apps QM, macam mana nak tahu holding inventory kita dah untung? Net cash out lebih tinggi dari down payment value ke? Dekat net gain or loss tu, dekat situ pastikan lebih daripada spread kita. Kiraan zakat buat sendirilah lepas terminate GCA. Sebenarnya kiraan zakat ni nak kena ikut dekat dalam apps kita tengok tarikh.
Saya tak expert cakap pasal zakat, saya risau saya salah, boleh buat confirmation. Okey. Untuk kiraan zakat ni, yang saya tahu ialah kena buat untuk emas yang dah lebih daripada 1 tahun haul simpanan dia. Kalau dah cukup setahun, 15% daripada nilai emas tu kita kena kira. Contohlah kita buat 1,000, 150 daripada value emas yang 1,000 tu, yang itu kena darab dengan 2.5% zakat, itulah yang kita kena bayar. Okey? Tahunan kan? Ya, betul. Okey. Faham tak? Okey, ada apa-apa lagi tak soalan berkaitan quantum metal? Saya open je. Saya tutup sampai 10.25. Sampai 10.25, ada tak apa-apa lagi nak tanya? Untuk GCA tadi jelas tak? Jelas Okey, terbaik. Yang mana lebih untung antara GE kali 5 dengan GCA 1000? GCA 1000, GE kali 5. GE kali 5 nak berapa unit tu? 1000 jugalah. Maksudnya, mungkin beli 9 unit atau 10 unit Okey. Okey, kalau pada pandangan saya lah untuk GE kali 5 dengan GCA, okey. GE kali 5 dia akan lebih cepat untuk dapat untung. Tapi untuk gandaan emas, GCA lebih banyak, cuma nak kena tunggu 7% spread. Itu yang lambat sikit. Jadi sebenarnya dua-dua ada pro and cons untuk long term GCA. Kalau untuk short term GCA, GAE. Boleh ke kalau saya nak spreadsheet ni, sebenarnya ni dalam bentuk Apple punya, dia dalam bukan Excel ni. Saya tak tahulah ni boleh share ke tak kan. Dan benda ni pun sebenarnya saya tak share benda ni. Saya hanya gunakan untuk kelas saja sebab benda ni macam ni nak cakap ini adalah, kalau saya nak share nanti takut tak pandai nak guna dan takut salah faham nanti pun. Saya tak pandai nak cakap benda ni. Tak boleh, saya tak boleh nak share benda ni sebab benda ni memang tak boleh nak ni. Saya takut nanti salah faham ni sebab saya yang faham. Okey. Minta maaf minta maaf. Kena saya terangkan dalam kelas macam ni barulah faham. Okey. Sekarang pukul berapa? 10.19. Ada tak apa-apa soalan lagi? Saya open. Okey. Faham, okey. Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan kejap, boleh ke tunjuk contoh kat holding inventory kalau dah untung, tutorial. Kalau tak ada yang tanya dah. Okey. Holding inventory ni, okey, saya buka lah balik tadi. Yang ini. Okey, ini contoh satu transaksi JAE GCA holding inventory, saya dah view. Saya tekan view tu kan, dia akan keluar macam ni. Okey, kita nak kena faham apa yang ada dekat dalam ni. Dalam ni ada down payment value. Down payment value ni maksudnya inilah nilai emas asal kita. Tapi ini bukan cash yang kita keluar daripada account bank jadi mudah nak faham. Okey, berapa cash yang kita keluar? Kita nak kira spread yang kita tanggung berapa. Spread tu satu kerugian kepada kita. Spread tu adalah kos yang perlu kita tanggung. Baru beli je dah ada kos yang perlu kita tanggung. Jadi bayar 30,000, dapat emas 28,000 je. Itulah kos yang kita perlu tanggung. Sekarang ni nilai asal 28,000. Hari ni harga emas dia dah jadi 29,000. Dia punya value emas ni. Maknanya ini tolak dengan 28,000, tolakkan dengan dia punya profit rate ni, management fee semasa, dapatlah net gain or loss dekat sini 1,410. Ini
belum bersih lagi ni. Sebab apa? Dalam transaksi ni dia tak tunjuk spread kita berapa. Dia tak akan tunjuk spread kita berapa. Sebab apa? Okey. Jadi macam mana nak kira? So 28,000 ni darabkan dengan 1.07 untuk dapatkan balik value berapa yang kita bayar. Kita bayar 30,000, jadi bila dah darab tu dapatlah 30,000. Tolakkan dengan 28,000, dapatlah 1,000 berapa tadi tu. Itulah dia punya kos beli emas yang kita perlu tanggung. Jadi net gain or loss ni kena pastikan lebih daripada kos kita beli emas tadi. Berapa kos kita? 1,000 lebih tadi, 1,900 lebih kalau tak silap. Jadi ni baru 1,410. So belum cover lagi kita punya spread pembelian emas. Jangan terminate lah. Walaupun nampak macam dah untung dah ni, tapi belum untung. Okey? Clear tak? Faham tak? Okay, kalau kita buat GCA setiap bulan, harga emas lain-lain. Nanti kalau kita buat termination, dikira macam mana? Okay, kita nak buat termination, kita jangan buat sekaligus terminate. Kita terminate mana yang dah untung dan kita rasa dah puas hati dengan keuntungan tu. Jadi, kita buat banyak-banyak, harga emas lain-lain, akan datang nanti bila harga emas naik, contoh pergi 500. Ada yang dah untung 200, ada yang dah untung 300, ada yang untung 100. Yang mana yang kita dah puas hati dengan keuntungan tu, kalau kita rasa 300 tu dah cukup, so terminate lah 300 punya keuntungan tu. Okay? Okay. Terbaik, semoga Allah merahmatimu. Okay, terima kasih. Sama-sama juga. Okay. Okay, sekarang dah pukul berapa? 10.23, tinggal 2 minit. Tinggal 2 minit ni apa ni, ada link. Link ni adalah dekat Facebook. Kalau nak tengok balik kita punya apa tu namanya, nak tengok balik recording apa yang saya bercakap malam ni, boleh follow dekat YouTube Okey, tuan nanti ada lagi ke kelas macam ni? Saya semua nak faham. InsyaAllah ada setiap minggu. Setiap minggu memang ada, setiap hari Rabu. Cuma tahu dia akan selang-seli. JE dengan GCA selang-seli. Saya cerita GCA dan Encik Sufian Abah Jamil aka Abah Jamil buat untuk GAE. Saya GCA. Okey? Tak apa, don't worry. Saya pun tak expect akan terus faham. Nanti cuba tengok video ulangan, tengok dekat YouTube. Belajar. Saya ada beberapa video, cuba tengok. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Tinggal 1 minit saja. Tinggal 1 minit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ini sekadar iklan saja. Okey, yang mana apa ni? Nak tengok sikit-sikit ke apa kan? Kadang-kadang saya live malam-malam. Lepas ni pun saya live ke apa kan? Kalau nak tengok, okey, bolehlah tengok dekat saya punya ni TikTok. Boleh follow saya tu Afif Strategi Simpan Emas dekat atas ni. Boleh ni lah. Boleh follow ni. Hafiz Strategi Simpan Emas. Itu sajalah daripada saya. Dah 10.25. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan daripada saya. Mohon maafkan dan juga saya ucapkan terima kasih kerana sudi join kelas saya malam ni, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.